Okay, ready. I'm ready. You're ready? Okay. Okay, malam ni sejam lah tu. Kita akan mengupas isu GST dan juga SST. SST, okay. Yang mana yang kita tahu kita pernah implement GST sebelum ERU14. Yeah. Dan Pakatan Harapan telah tak guna dah GST, kembali kepada SST. Jadi pada pandangan Dato', apa sebenarnya kesan secara langsung bila PH tukar daripada GST kepada SST tu kepada ekonomi negara? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali kita punya kesan yang secara langsung ialah negara kehilangan lebih kurang 30 bilion setahun, iaitu daripada perbezaan kutipan cukai SST dengan GST. Kalau kita lihat pada tahun 2014, ini tahun terakhir, bila 1 April 2015 kita dah mula laksanakan GST. Jadi tahun terakhir kita melaksanakan SST sepenuhnya ialah pada tahun 2014. Kutipan SST 2014 ialah 18 bilion saja. Tu ada bunyi apa tu? 18 bilion saja. 18 bilion saja. Tetapi 2017 tahun sebelum datangnya pilihan raya tahun 2018, kutipan hasil GST ialah 44.3 bilion. Jadi bezanya lebih kurang 26.3 bilion. Dan setiap tahun kalau kita tengok perbezaan antara 2016, jumlah kutipan kita kurang 3.9 bilion. Jadi kalau 2018 masih diteruskan daripada 44.3 tu, mungkin akan jadi lebih kurang 48.3 ataupun 48, sebab lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak perbezaan kutipan cukai GST yang kita rugi telah kehilangan. Ada gangguan bunyi nafas apa tu? Dalam pakatan Ada gangguan bunyi nafas. Oh, bunyi nafas. Okey. Okey. Datuk, kalau kita tengok di kerajaan PH dulu ni, kalau ikut jadi orang ni, dia katakan ada ramai pakar ekonomi. Dia orang ada Anwar Ibrahim, katanya pakar ekonomi. Dia orang ada Rafizi Ramli, katanya pakar ekonomi. Adakah mereka tidak sedar yang kita kehilangan sejumlah besar punca kewangan negara ni? Kenapa mereka masih lagi meneruskan untuk tukar kepada SST? Okey, dia sebabnya mereka ni, saya nak beritahu dengan adik-adik yang mungkin hadir pada malam ni. Kita mula membicarakan untuk melaksanakan GST ni zaman Tun Daim menjadi Menteri Kewangan lagi. Ketika itu tahun 83, kita dah hantar kita punya penyelidik kita pergi ke South Korea untuk belajar. Kemudian malangnya ianya tidak dapat dilaksanakan. Kemudian zaman Anwar Ibrahim tahun 1993, dia sudah mengumumkan nak melaksanakan GST, tapi tak ada keberanian untuk melaksanakan GST. Zaman Pak Lah pun sama, dah umumkan nak laksanakan GST tapi tak laksana kerana kejatuhan kegawatan ekonomi pada tahun 2007-2008. Jadi dibatalkan pelaksanaan GST. Hanya zaman Datuk Seri Najib beliau merasakan bahawa kita tak boleh lagi tangguh. Dah lebih 30 lebih tahun kita kaji nak laksana GST je. Maka itu sebabnya dia mengambil keputusan, benda ni kita tahu baik untuk negara, maka kita pun melaksanakannya. Apa kelebihan lain selain daripada ada gangguan Ada perasan tak ada bunyi? Ada. Itu mana datang tu? Okey. Tak apa. Okey. So bila zaman Datuk Seri Najib, kita mengambil keputusan apa jadi pun, walaupun kita tahu Perdana Menteri di Australia lepas dia laksanakan GST, dia pun kehilangan kerajaan dia, dia kalah dalam pilihan raya. So tendensi untuk kita kalah tu memang ada. Kita tahu kita mungkin boleh kalah, tetapi dalam memastikan bahawa
kita boleh melaksanakan satu benda yang baik untuk negara, walaupun ada risiko, Datuk Seri Najib mengambil keputusan, dia buat juga. Ada Okey, mengganggu Datuk. Kalau kita tengok, benda ni kita kena implement balik. Dengar tak, Datuk? Okey. Dengar. Tapi saya tak habis lagi. Okey. Banyak orang tak tahu apa kelebihan sistem pencukaian baru ni. Sistem pencukaian SST ni daripada tahun 1972. Saya belum lahir lagi, awak lagi belum lahir kan? 72 lagi kita dah laksana cukai jualan ni. Kemudian kita laksanakan cukai perkhidmatan. Jadi saya nak beritahu, sistem cukai ni bila dah terlalu lama, dia ada loopholes, dia ada banyak kelemahan dia. Orang melarikan diri daripada membayar cukai. Jadi sistem lama pun kita lihat banyak peniaga lebih suka untuk tidak declare perniagaan mereka. Ada lebih kurang 30% perniagaan itu terdiri daripada apa yang dipanggil sebagai black economy ataupun ekonomi gelap. Tetapi bila laksana GST ni, bila kita beli barang kita ataupun bahan mentah kita bayar cukai. Kita bayar cukai itu dipanggil cukai input. Tetapi selepas kita dapat bahan mentah tu, kita hasilkan produk akhir kita jual balik. Bila kita jual balik, kita mengenakan cukai output. So bila kita mengenakan cukai output ini, bila kita mengenakan cukai output, maka kita boleh claim balik. Kita boleh claim balik di atas cukai input yang kita bayar. Itu sebabnya peniaga-peniaga yang genuine niaga, yang dulu di pasaran gelap, mereka keluar untuk registerkan perniagaan mereka. Mereka meniaga secara halal dan keluar daripada black economy ni. Ini benda yang ramai orang tak tahu. Okay. Yang marah pasal GST ni ialah peniaga-peniaga yang selama hari ni melarikan diri daripada cukai. Yang melarikan diri daripada cukai. Dia ada banyak cara. Cukai lama ni tak menguntungkan rakyat itu sendiri. Dia ada cukai berganda. Dia ada cukai bertindih. Beberapa kali. Setiap level tu dia kenakan cukai. Dan cukai ni tak dapat reimburse balik. Berbanding dengan GST, daripada awal tu memang bayar cukai boleh claim. Kemudian pemborong beli, dia bayar cukai, dia jual kat peruncit, dia boleh claim. Last kali peniaga peruncit jual kepada pengguna yang tidak boleh claim. Ini yang kita kena faham. Jadi dari segi cukai bertindih kita dapat elakkan, cukai berganda kita dapat elakkan, dan kita dapat elakkan aktiviti pemindahan harga. Itu sebabnya tuan-tuan, kenapa kita boleh jimat menambah pendapatan sampai 30 bilion berbanding dengan sistem pencukaian lama. Saya ambil contoh aktiviti pemindahan harga. Kita buat kasut. Kasut tu katalah kos nak buat kasut tu, selepas dia markup 20% keuntungan, dia jual dengan pemborong dengan harga RM100. Bila kilang kasut jual kepada pemborong dengan harga RM100, dia kena bayar dengan custom cukai jualan sebanyak RM10, iaitu 10% daripada RM100. Jadi apa yang peniaga-peniaga yang tak bertanggungjawab ni buat? Mereka telah memindahkan harga. Dia create marketing arms. Maksud dia suruh abang dia ke, adik dia ke, kakak dia ke, makcik ke, pepacik dia buka syarikat, tak payah berniaga. Janji ada syarikat, tapi sebelum pengilang kasut ni jual kasut tu kepada pemborong, dia jual kepada adik dia sendiri ataupun dia punya marketing arms ataupun syarikat hantu saja. Dia cuma keluarkan invoice dan delivery order, tapi barang tak deliver. Tapi kalau katalah kasut tu biasa dijual dengan harga RM100, mereka jual kepada syarikat adik dia dengan hanya RM20. Jadi bila barang keluar dari kilang, sistem pencukaian lama SST ni, barang keluar dari kilang sekali je kena cukai. Jadi bila barang keluar daripada kilang, kalau harga barang tu RM20, cukai yang dia perlu bayar ialah 10%, iaitu RM2. Sepatutnya harga barang tu RM100, betul tak? So dia jual RM20 pada adik dia, dia hanya transfer ataupun dia hantar delivery order dan invoice,
Tapi adik dia tu jual kepada pemborong sebenar dengan harga RM100. Okey? Jadi